Okey, dengan tanpa melengahkan masa ya, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Zuraidah Harun ya untuk menyampaikan ceramah kita pada hari ini. Dipersilakan. Jadi saya mula sekarang ya, cikgu. Ramai ya cikgu di SMK King Edward, first time saya datang ke sini. Ramai betul, memang ramai lah. Jadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam satu Malaysia. Ya. Betul rasanya saya berdiri di depan di sini ya. Betul kerana saya dipani oleh semua guru-guru hebat hari ini ya. Guru-guru yang sangat hebat, yang sangat orang kata beri tepukan untuk diri anda sendiri. Anda hebat kerana anda memberi komitmen yang tinggi untuk datang pada pagi cuti. Kan? Cuti orang duduk rumah tapi anda datang. So anda memberi komitmen. Lagi sekali saya nak dengar tepukan untuk diri anda sendiri. Okey. Terima kasih banyak. Jadi sebelum tu saya kenalkan saya cikgu ya. So agaknya cikgu di belakang boleh dengar saya dan boleh nampak slide kita ya. Slide kita di sini ya. Jadi boleh nampak ya cikgu di belakang? Boleh ya? Oh ada lagi satu. Ya betul. Saya tak perasan pula. Okey. Tak nampak saya pun tak apa. Janji nampak slide. Okey. Jadi saya kenalkanlah, saya Puan Zuraidah binti Harun selaku pengurus agensi ahli kumpulan Maybank sahaja. Bukan staf dalam banking ya. Saya ahli kumpulan Maybank bahagian takaful atau etika takaful berhad bahagian kewangan Islam. Lama tu nak kenalkan diri ya. Jadi saya sangat suka datang ke Taiping sebab saya pun orang Taiping. Saya deal lama dengan Cikgu Latifah ya. Seronok sembang dengan Cikgu Latifah. Seronok datang ke tempat kelahiran saya juga. Kerana di semua sekolah di Taipei ni boleh katakan semua saya dah pergi dah. Kecuali sekolah ini belum lagi. Dah setahun rasanya untuk follow up Okey, tak apa. Firstly saya nak ucapkan terima kasih kepada penolong kanan mentadbiran Cik Zakaria Osman. Cikgu Zakaria kat mana ya? Oh, Cikgu Zakaria. Oh, tak datang. Okey. Penolong kanan ya, Cikgu Rosli. Jangan tak ngaku pula cikgu. Nama ada tu kat baju kan. Okey, Cikgu Latifah ya. Cikgu Latifah. Oh, dua Latifah. Latifah Omar. Macam pelakon je. Okey, Cikgu Latifah, Esi Ladap, Cikgu Zaini, fikir petang ya. Mana Cikgu Zaini? Cikgu Zaini yang handsome ni ya. Okey, dan juga guru-guru, ketua-ketua bidang yang saya hormati ya. Okey, teruja rasanya di depan ni ya. Oh, seronok rasa ramai cikgu. So, apa yang saya nak kongsi pada pagi ni ya. Selalunya di sekolah lain ya, saya diberi masa yang agak limit jugalah, lebih kurang 1 jam atau setengah jam. Tapi di sini saya diberi masa yang agak lama sikit. So saya boleh memberi penekanan lebih supaya kita sama-sama faham, kita sama-sama mendapat ilmu dan manfaatkan ilmu yang saya sampaikan ini, insya-Allah ya. Jadi walaupun tajuk slot saya pagi ini adalah tentang pengurusan kewangan Islam yang efektif, tapi saya buka juga kepada guru nan bumi. Sebab saya pergi ke semua sekolah ataupun jabatan kerajaan, semua campur guru, semua campur kaki tangan kerajaan bumi dan bumi. Tak ada masalah. Jangan risau cikgu ya, cikgu dan bumi jangan risau. So apa yang saya nak share pada pagi ni? Yang saya nak kongsi adalah tentang dua benda, dua plan yang saya combinekan sekali, iaitu pertama tentang persaraan dan juga tentang pengurusan haji. Kita panggil dua dalam satu, persaraan dan pengurusan haji. Untuk pengetahuan semua ya, untuk pengetahuan semua, etika takaful berhad telah pun online dengan tabung haji. Telah online dengan tabung haji. So kita ada plan yang bagus, yang terbaik. Plan hari ni saya kira anda betul ya. Sebab plan hari ni saya nak bagi plan yang terbaik. The best of our plan yang saya nak sampaikan dengan anda semua. Sebab itulah anda bertuah pagi ni untuk saya berkongsi kan. Jadi pertama, kenapa saya nak share dulu tentang persaraan. Saya nak share tentang persaraan. Kenapa saya nak sentuh tentang persaraan? Sebab cikgu semua dah ada pencen dah nanti kan. Saya je yang tak ada pencen. Cikgu semua ada pencen dah, tak ada masalah. Berbanding dengan sektor swasta kan. Swasta lagi mereka tak ada pencen. Jadi mereka bersara macam tu je, harap EPF je betul. Tapi kaki tangan kerajaan sangat-sangat laki because kita ada pencen dan juga EPF. Tapi sayangnya pencen dan juga EPF kita nanti tak cukup untuk kita teruskan hidup bila kita bersara nanti. Sebab ini analisis kami sendiri. Kami membuat analisis ramai antara kita yang berlaku begini. Situasi ini ramai yang berlaku sekarang. Ramai hidup melarat selepas bersara cikgu. Nak kata sebut melarat tu macam teruk sangat lah pula kan. Tapi bukanlah melarat macam teruk sangat, melarat tak lah. Tapi ada masalah kewangan. Masalahnya masalah kewangan lah yang melarat tu, betul. Bukanlah melarat tak ada masalah apa, masalah kewangan. Sebab bila kita bersara nanti cikgu pun tahu kan,
Bila kita bersara, pencen kita dah tinggal separuh daripada gaji sekarang ataupun 60% daripada gaji sekarang. Setuju tak cikgu? Setuju tak? Gaji kita dah tinggal separuh dah daripada sekarang nanti. Bila option kita cikgu? Bila option? 60? 60 sekarang cikgu baru kena option 60. 55, 58, it doesn't matter. Tak penting. Yang penting apakah persediaan kita bila nak tempuh saat persaraan. That's why saya datang ini ya. Sebelum saya terlupa ya, saya datang ni bukan nak jual insurans cikgu ya. Jangan risau, takut nanti dengar bank nak jual insurans lah tu. Kan? Tak, saya tak jual insurans. Saya bukan bahagian insurans dan saya bukan bahagian loan. Saya tak nak tambah loan anda semua. Cukup-cukup lah loan kita apa yang ada kan? Cukup-cukup lah. Kenaikan gaji bulan 7 tadi cukup lah. Kita tak nak tambah loan lagi. Ya, saya tak benarkan ya. Jadi saya bahagian simpanan semata-mata di mana ada perlindungan takaful sekali attach. Okey, kenapa tadi bersara itu penting? Sebab pencen dah tinggal separuh. Dan dianggarkan jangka hayat hidup kita pula dah extend. Ini analisis tentang jangka hayat cikgu. Minta maaf lah suara agak serak sebab hari-hari bercakap. Okey. Jadi dianggarkan jangka hayat hidup kita dah extend dah. Saya pergi kursus di etika hari Khamis di etika Kemunting ya. Dia memberitahu bahawa jangka hayat perempuan lebih lama hidup pada lelaki. Tahniah pada cikgu-cikgu perempuan. Guru perempuan dianggarkan lebih lama hidup daripada lelaki. Dianggarkan guru perempuan umur 85 tahun boleh teruskan hidup. Cikgu lelaki 75 je. Sian cikgu lelaki kan. Tapi okey lah tu, cukup-cukup lah kan. Takkan hidup lama-lama lagi, okey lah Tapi sebenarnya apa yang penting, apa yang saya nak sentuh tentang umur tadi. Kita bersara bila cikgu? Kita bersara umur 55 kan? Betul? Ramai orang pilih option 55, 56. So kita nak teruskan hidup, anggaran je lah. Tak tahulah bila kita akan pergi kan? Anggaran sampai umur 80. So 25 tahun atau 30 tahun itu, kita nak survive hidup dengan keadaan ekonomi, keuangan kita yang tak berapa mantap. Keuangan kita yang separuh tadi tu. Boleh tak agak-agak kita teruskan hidup 30 tahun dengan hanya pencen kita dah jadi separuh? Sekarang gaji penuh pun tak apa nak cukup kan? Nanti gaji separuh lagi lah. Masa tu hutang kereta belum selesai, loan tak habis lagi, personal loan tak selesai lagi. Macam mana? Kos hidup makin tinggi, betul? So itu yang berlaku. That's why saya datang ini, saya datang objektif, saya datang, saya nak bantu anda. Saya ada dana ni nak bagi, dana persaraan. Saya ada satu imbuhan persaraan dana nak tampung pencen yang tak cukup tadi tu. Okey? Okey, dan saya juga nak sentuh tentang next ini isu yang saya share di semua tempat yang saya pergi. Oh, jam sekejap. Dia hang. Agaknya hari-hari tekan kan. Dia pun nak rehat juga kan. Okey, tak apa. Yang throwback balik. Okey, yang saya nak share masih lagi saya nak share tentang persaraan. Sebab ini kajian ramai pesara kerajaan sekarang okey, tapi bila bersara ada masalah. Ramai pesara kerajaan yang kena buat kerja lagi sekali lepas kerja. Betul tak? Buat part time lah di mana-mana sebab nak tampung duit pencen yang tak cukup tadi. Okey, ni 200,000 pesara kerajaan stres. Saya rasa cikgu kat sini tak maulah stres kan. Kita stres dah dengan anak murid cukup lah, betul. Tapi bila bersara nanti stres sebab duit tadi tak cukup. Duit pencen, EPF tak cukup, pencen tak cukup. So stres. Bila stres, hutang tak selesai lagi, ramai pesara kerajaan kena kerja lain. Maksud saya 30 tahun contoh berkhidmat di jabatan kerajaan kan. Lepas tu habis bila bersara sambung kerja lain. Part time di pasaraya kat Tesco ni ke. Sambung pula kerja buat security guard, cleaner dan sebagainya. Rata-rata begitu. Dan ini kita secara tak langsung, kita tak ada istilah persaraan lah. Bila kita nak bersara sebenarnya, betul? Jadi dan ramai juga pesara kerajaan yang kita lah, antara kita bukan pesara kerajaan lah. Asyik cikgu sebut pesara kerajaan je kan. Kita semua telah mendowngradekan lifestyle kita sebenarnya. Sekarang kita pakai kereta apa? Cikgu-cikgu mewah sekarang kereta Honda lah apa kan. Tapi bila bersara, kita dah tukar kereta kancil pula. Patutnya sama je pakai kereta Honda, betul? Sebab kita telah mendowngradekan lifestyle kita sebab duit tadi tak cukup kampung. Honda motor lah. Okey juga tu kan. Jadi saya tak nak benarkan itu berlaku. Saya nak bantu anda semua supaya bila bersara kita teruskan hidup yang sama. Lifestyle kita sama je, betul? Okey, itu yang saya nak bantu. Dan saya nak share tentang ini. Ramai orang Melayu hidup merempat. This is isu yang agak sensitif lah. Minta maaf cikgu ya, saya pun orang Melayu. Tapi inilah kajian kami. Bukan apa, nak bagi suntikan semangat je sebenarnya. Kita tak nak berada dalam golongan ini. Ya, golongan ini bukan saya kata ya, pengarah JKM kata orang Melayu banyak menjadi penghuni di rumah kebajikan masyarakat. Betul, saya pergi sendiri di rumah kebajikan Seri Kenangan di dekat sini kan. Okey, penghuninya 80% orang Melayu.
Tapi pengikut pengarah JKM kata orang Melayu bukan tak ada duit. Bukan, orang Melayu bukan tidak ada harta. Tapi satu benda je, sikap boros berbelanja. Sikap tak boleh nak kontrol kewangan, tak boleh nak uruskan kewangan dengan baik. Sejak saya datang hari ni, saya nak bantu anda saja uruskan sedikit kewangan dengan lebih baik. Saya percaya cikgu bijak pandai kat sini. Cikgu pandai uruskan duit, tapi saya ada plan yang terbaik, yang lebih baik lagi daripada apa yang kita ada sekarang. So ya, kita uruskan kewangan kita. Bila kita tak pandai uruskan kewangan, ramai kalau kita tengok di media, purata, muflis. Muflis adalah kebanyakannya adalah golongan muda bumi putra. Diisytihar muflis sebab buat loan lebih daripada gaji sebenar. Kenaikan gaji bulan 7, bulan 1, kenaikan gaji betul. Kita apply loan lebih daripada tahap gaji kita yang sebenar. Akhirnya tak mampu bayar, diisytihar muflis. Ini yang berlaku sebenarnya. That's why kami bantu anda nak kontrol benda ni supaya tak berleluasa lagi. Kita agihkan dekat simpanan, jangan kita tambah loan ya. Jangan kita asyik tambah loan sahaja. Okey, dan begitu juga dana kita yang kedua. Kita ada pencen, betul, dan kita semua adalah pencarum EPF. Betul ya, kita semua tak kira kerja swasta ke kerajaan, kita semua pencarum EPF. Tapi EPF juga buat kajian bahawa pencarum EPF bila umur 55 tahun ada duit EPF berapa? Lebih kurang 100,000 lebih sahaja. Dan dihabiskan 100,000 lebih dalam tempoh 3 tahun. Ini kajian EPF, semua orang tahu saya rasa ya. Dihabiskan dalam tempoh 3 tahun kajian. Ya, mungkin masa kita nanti bukan 3 tahun kot. 100,000 tu sikit je, betul. Setahun habis dah kot kan. So inilah yang berlaku. This is reality. Yang saya nak sampaikan pada anda semua, nak berkongsi dengan anda bahawa kita patut ada satu dana tambahan lain. Kita patut ada satu tabungan untuk persaraan kita. Sebab saya tengok di semua bangunan ada tabung kebakaran, betul. Tabung kebakaran in case kalau berlaku kebakaran. Kalau tak terbakar, tak pakai lah kan. So macam tu juga duit kita, tabungan kita, masa depan kita. Kita sibuk dengan jadual kita yang sangat ketat. Tapi once kita kena fikir juga tentang keuangan kita. Macam mana kita nak, ada prepare tak tabung? Ada prepare tak tabung untuk persaraan lain? Tak ada. So saya bantu anda hari ni, saya nak bagi tabung tu. Saya percaya mungkin bangsa lain, kaum lain ya, especially Chinese yang mereka dah prepare dah, banyak tabung dah. Mereka lebih advance tentang pengurusan kewangan. So jangan risau, saya bantu anda hari ni, kita sama-sama advance ya. Okey, dan saya juga okey. Internet problem. Apa? Technical problem. Okey, tak apa. Masih lagi tentang persaraan saya nak share bagaimana saya nak bantu anda. Kita patut ada dana lain ya selain daripada pencen. Okey, dan apabila kita tak mampu nak menguruskan kewangan, apabila kita tak dapat nak kepada simpanan, kita menjerat kita dengan loan yang berlebih-lebihan, bermakna impact pada duit gaji kita lah. Yang masa depan kita pun impact. Dan yang ada juga impact yang lain, iaitu harga barang. Saya nak share tentang harga barang. Saya percaya kita semua tahu ya, harga barang makin lama makin naik. Minyak naik 20 sen kan. Minyak je naik 20 sen, tapi semua barang naik. Cakap je minyak kan, tapi gula naik, tepung naik, teh tarik naik, semua naik, betul. Saya makan pagi tadi pun kat Depin pun naik juga, mahal juga, betul. Kalau RM5 makan tu tak ada apalah dapat rasanya, betul tak? Sekarang akan datang bila kita bersara nanti macam mana? Ada tak nilai RM5 tu macam tak ada apa je kan? RM5 bagi anak pergi sekolah je. So harga barang sangat memainkan peranan dalam duit poket kita, duit gaji kita sebenarnya. Naiklah kenaikan gaji banyak mana pun, tapi harga barang still naik juga. Kenaikan gaji bulan 7 naiklah berapa persen, tapi harga barang naik lebih tinggi pada gaji kita naik. Betul? Itu yang kita kena kontrol. Kita kena uruskan duit kita dengan sebaiknya. Okey, kita masih lagi nak tunggu ya. Tapi yang saya nak share masih lagi tentang persaraan, di mana jangan risau, hari ni saya ada dana persaraan khusus, satu plan retired planning saya panggil, plan persaraan untuk bantu anda. Yang cantiknya kenapa dengan takaful. Ramai pelanggan tanya saya, sekolah-sekolah yang saya pergi semua tanya, kenapa nak simpan dengan takaful kan? Kenapa tak boleh simpan dekat bank? Sama aja, betul? Tak sama sebenarnya cikgu. Takaful dengan bank konvensional tak sama cara simpanan dia. Pertama, kenapa tak sama? Dengan bank, selamat. Institusi kewangan selamat sebab diisytihar oleh Bank Negara Malaysia, betul? Tapi bank konvensional ASB tidak ada jaminan perlindungan. Tidak ada, cikgu. Ini info yang kadang-kadang kita tak ambil tahu pun. Kita simpan je dalam bank, tapi meninggal macam mana? Kalau kita meninggal macam mana? Duit kita macam mana? Ada tak kita fikir sebelum ni? Macam mana duit cash kita tu? Dapat tak dekat waris?
Dengan bank, ASB tak dapat dekat waris. Dia ada saluran lain. Saya akan sampaikan nanti. Dia akan pergi ke amanah raya dan sebagainya. So itulah pentingnya perlindungan simpanan duit kita yang ada elemen perlindungan. Selamat dan terjamin itu dua benda yang berbeza, cikgu. Selamat, betul selamat, tapi tak semua terjamin. Itu penting. So saya menjanjikan program simpanan hari ini yang selamat dan terjamin sebab ada perlindungan khairat kematian kita panggil. Ada bahagian waris dengan kami. Okey. Saya masih lagi menunggu ya. Kita betulkan. Okey. Okey, seterusnya tentang saya nak share kenapa saya datang tentang plan haji pula. Tadi persaraan, ya. Baru-baru ini Etika telah melancarkan satu plan mabro kita panggil atau pengurusan haji. Untuk guru enam bumi boleh ambil plan persaraan saja, tapi guru bumi putra saya sarankan kita berkongsi tentang plan mabro yang terbaru, masih fresh lagi, yang terbaik. Sebab kami buat dua dalam satu. Persaraan pun boleh, nak pergi menunaikan haji dengan lebih cepat pun boleh. Bagaimana caranya? Sebab kami dah online dengan tabung haji. Kami adalah one stop center. So kenapa perlu ada satu dana lain untuk pergi haji? Sebab kadang-kadang kita semua ada niat nak pergi haji kan? Semua ada niat nak pergi umrah. Semua ada niat nak tunggu panggilan haji kan? Tabung haji panggil. Tapi tak panggil-panggil juga, betul. Duit dah cukup dah, tak panggil-panggil juga kan? Sebab tabung haji mengikut seniority. Mereka mengikut siapa yang berumur dulu pergi, walaupun duit kita dah cukup. Betul? Tapi dengan kami menjanjikan lebih daripada itu. Ya, dengan simpanan takaful dengan kami, pulangan bonus kami setiap tahun kami terus online, terus kredit dalam akaun tabung haji. Kami tolong daftarkan secara percuma. Kami buat ialah pendaftaran untuk kaji secara percuma, tak perlu tunggu lagi. Dan nak pergi pakai package dah ada duit dah. Sebab ada dua dana. Dengan Etika pun ada dapat dana campur dividen, dengan tabung haji pun ada. Dua-dua ada. So keluarkan duit dan pergi pakai package. Tak tunggu muasasah lagi. Tak perlu tunggu muasasah, ikut turn tak perlu lagi. Ramai cikgu yang sekolah yang saya pergi ambil plan mabro ni. Dan ada lagi allowance ataupun manfaat tambahan yang lain yang kami pergi, yang tak ada di tabung haji. Ya. Okey, saya masih menunggu ya. Saya masih menunggu sebab nak tunjuk plan yang terbaik itu. Ada satu plan retirement planning saya panggil, dan juga plan mabro. Bagaimana saya nak tunjuk sedikit jadual tu ya. Jadual tu. Ada masalah teknikal? Okey. Kalau ada siapa di laptop boleh pinjam sekejap ke? Sebab okey dah. Tadi kita kat mana? Ya, okey. Okey, saya teruskan cikgu ya. Okey. Selain pada persaraan, kita juga ada satu keistimewaan lain. Jadi kita boleh pergi menunaikan haji, tak boleh tunggu muasasah. Tapi persaraan pun penting. Sebab kami punya simpanan konsisten. Kita nak satu simpanan yang konsisten, betul tak cikgu? Hari ni kita simpan kat bank, esok bawa keluar bila nak banyak. Kan? Bulan ni simpan, bulan depan bawa keluar. Lepas tu tak terjamin pula kalau kita meninggal bulan depan macam mana duit kita. Macam mana duit kita 10,000 dalam ASB kalau kita meninggal, cikgu? So ramai yang tak tahu, akan ke amanah raya dahulu, diproses, ambil masa lama. So dengan kami tidak, dengan kami ada bahagian pewaris. Dan kami ada sejumlah duit khairat kematian nak bagi. Okey. Saya katakan tadi ya, kenapa dengan takaful selamat dan terjamin sebab ada bahagian waris. Itu beza dengan ASB dan juga bank. Duit bank, duit ASB akan di-freeze-kan, akan dibekukan dalam tempoh 3 hari kita meninggal. So ini info cikgu ya, info yang saya nak beritahu. Kalau kita meninggal dalam tempoh 3 hari, pihak bank, pihak PNB akan freeze-kan, akan bekukan duit cash kita dan akan dihantar ke amanah raya. That's why perlindungan tu sangat penting. Kami dah banyak pengalaman saya ya. Saya dah banyak alami kes-kes kematian di mana aksiden, satu keluarga aksiden, suami isteri aksiden, tinggal anak-anak. Bagaimana anak-anak tu, kalau kita tengok sedih ya, anak-anak yang masih kecil nak teruskan hidup, bagaimana? Betul mak ayah tak ada, tapi kalau duit pun tak ada, bagaimana nak teruskan hidup? Betul ya? Betul, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Segala-galanya perlukan duit. So ini penting, simpanlah di tempat yang ada perlindungan takaful. Tak kisah dengan mana-mana, kalau bukan dengan saya pun, janji ada perlindungan takaful, ada bahagian waris. So ini tadi saya nak share tentang kenaikan harga barang. Kenapa saya kata harga barang memberi impak pada duit gaji kita? Sebab tiap-tiap tahun harga barang naik je, kan? Kalau kita tengok ya, kalau kita tengok kadar tertinggi harga barang pernah naik 8.5%. Purata 8.5%. Ini minyak lah, apa lagi kan? Minyak lah 85% paling tinggi. Sama tak tinggi dengan dividen ASB kita hujung tahun? Dividen ASB lebih kurang je, betul? 8%, 10% campur bonus kan? Sama, lebih kurang lah dengan kenaikan harga barang.
So apa gunanya? Bukan tak ada guna. Apa value-nya, apa impact-nya, apa gunanya kita dapat dividen SB yang tinggi dividen kalau harga barang pun naik? Betul tak? That's why kita kena agihkan sikit. Agihkan sikit di mana tempat yang memberi pulangan dividen yang agak tinggi dan ada perlindungan hairat, itu yang paling penting. Ada jaminannya, bukan setakat selamat tapi terjamin. Okey, dan saya juga nak share tadi tentang haji. Bagaimana plan persaraan kami attach dengan pengurusan haji dan umrah. Bagaimana kami nak bantu anda sebab kami dah online dengan tabung haji dah sekarang ni. Satu-satunya syarikat takaful yang online dengan tabung haji. Okey, kalau kita tengok tambang haji tahun ini kekal. Betul, tambang haji kekal 9,900. Betul kekal, tapi bagaimana pula giliran kita? Sama harga tambang haji betul sama, tapi giliran kita nak menunggu tu, jenuh nak menunggu. Kadang-kadang bila bersara baru dapat panggil turn. Kalau boleh kita tak nak pergi menunaikan haji, bila bersara kita nak sekarang, betul? Bila bersara nanti mungkin masa tu ada penyakit dan sebagainya, betul? Kita menunggu terlalu lama. So kami mengambil inisiatif bahawa peserta penyimpan takaful dengan kami boleh pergi pakai package, tak payah tunggu muasasah lagi. Okey, dan juga bila ke waktu yang sesuai, macam ni, daftar haji lama dah daftar tapi nak menunggu. Package kami nak elak daripada anda menunggu terlalu lama lah. Okey, bagaimana caranya? Simpanlah dengan kami. Kami memberi pulangan yang lebih lagi untuk pergi haji dan ada allowance tambahan. Kalau kita tengok ya, saya percaya cikgu-cikgu ya, boleh dengar cikgu belakang ya? Okey, boleh dengar ya. Okey, saya percaya anda semua pandai menyimpan. Mungkin sekarang cikgu ada 3 tempat simpanan yang berbeza. Mungkin ramai suka simpan di bank konvensional, ASB, ke tabung haji, tak ada masalah, okey? Tapi agihkanlah sikit. Agihkan sikit dengan kami. 3 tabung, sekarang dah ada 3 tabung, agihkan sikit. Itu bangunan kami HQ di KL, Etika Takaful Berhad. Dan kami akan pulangkan balik dengan lebih banyak lagi. Sebab kami juga ada dividen. Kita panggil dividen kadar mudarabah 5%, purata. Okay. Purata sebab Islamik tak boleh fix cikgu ya. Islamik dividennya tak boleh tetap. Ya, purata saya katakan 5%. Pernah tahun lepas naik 7% dividen dalam etika. Belum lagi dividen dengan tabung haji. Ada 2 dividen di sini. Okey, agihkan sikit. Dan okey, next. Dan kami juga ini dia saya katakan tadi, plan persaraan dan mabro, pengurusan haji dan juga umrah, 2 dalam 1. Kalau cikgu nak plan persaraan saja pun boleh, nak attach dengan mabro pun boleh, tak ada masalah. Kita tengok, cikgu belakang boleh nampak ya, ini sangat penting ya, saya nak tunjuk. Satu, sistem simpanan yang konsisten. Konsisten tu bukan semua orang boleh buat tau. Kena ada paksa, kena ada satu package baru kita boleh konsisten simpanan kan. Kalau tak, suka hati je kita kau masuk kan. Okey, ini konsisten, displaykan diri kita. Contoh peserta ni umur dia 26 tahun, dia simpan 300 sebulan dengan plan mabro. Bersara boleh, pergi haji boleh. Okey, setahun dia menjadi 3,600 lah. Disimpan pelan-pelan dengan kami ya. Okey, tahun kedua 7,200, tahun ketiga 10,800, sampailah 30 tahun. Plan kami ada 2 choice saja untuk tempoh simpanan, 20 dan 30 tahun. Kalaulah peserta ni dia nak bersara, umur dia 26, dia nak bersara pada umur umur dia 25, dia nak bersara pada umur 55. So dia kena simpan 30 tahun. Dia target sendiri, kita kena target sendiri bila kita nak bersara. So dia kena simpan 30 tahun. Okey, in the end, bila dia simpan 300 sebulan, bila umur dia 55, pokok simpanan dengan kami adalah 108,000. Pokok simpanan dengan kami. Tapi tengok dividen yang kami bagi. Jumlah simpanan 5.5% purata dividen kami. Purata cikgu ya. Purata setiap tahun. Pada umur dia 55, ngam-ngam dia nak bersara, simpanan dengan kami adalah sebanyak RM115,657. Setelah dicampur dengan 5.5% purata dividen kadar mudarabah tadi. Ini untuk persaraan dia. Inilah nilai, inilah dana yang saya janjikan tadi. Kita boleh buat pilihan dalam hidup sebenarnya. Cikgu nak bersara beli apa? Cikgu nak bersara 200,000 ke nanti? Bila ngam-ngam bersara nak ada duit 200,000. Okey, ambil plan ni. Cikgu nak 100,000, ambil plan ni bila bersara nanti. So dia tak ganggu dah duit pension kita. Dan kalau cikgu nak keluarkan pun boleh, tak ada masalah. 5 tahun ke atas duit simpanan ni boleh dikeluarkan campur dividen kami. Untuk persaraan saja. Boleh, tak ada masalah. Ini plan persaraan saya katakan tadi. So, bagaimana pula plan mabro, plan haji dan umrah? Okey, kalau kita tengok ya, kalau disimpan 30 tahun, start tahun ketiga, kita ada bagi bonus cikgu. Ini yang best ni. Kita bagi bonus ataupun manfaat berkala. Start tahun ketiga. Bukan start tahun pertama ya. Start tahun ketiga sampailah tahun ke-30, kita bagi bonus setiap tahun lagi. Dah lah simpanan pun ada, bonus lagi dapat dengan etika.
Tapi bonus ni kami tak bagi kat tangan, kami tak bagi masuk akaun. Kami terus online ke akaun tabung haji. Sebab tu lah kalau nak daftar plan mabrur dengan kami, kena ada buka buku tabung haji lah. Kami terus online pergi tabung haji. Jadi duit tu tak adalah kat tangan kita, kalau dapat nanti pakai pula kan. Bonus orang nak pakai kan. Betul? So kami online terus masuk akaun kredit, terus auto kredit terus dalam akaun tabung haji. Nak tak nak kami bagi juga. Ini plan mabrur. So apa jadi pada akaun tabung haji dia? Kalau lah tabung haji tahun tu kita katalah purata keuntungan dividen tabung haji 6.5% lah contoh 6.5%. Bonus yang kami kredit tu berjumlah hampir, kalau 30 tahun berjumlah RM71,447. Bonus kami sahaja yang kami masuk ke tabung haji, dan tabung haji kira keuntungan 6.5%. Okey, itu tabung haji saja. Belum campur duit yang memang kita dah ada dalam tabung haji. Kita dah simpan sikit-sikit kan? Belum campur lagi. Dan untuk persaraan pun ada duit, nak pergi berhaji pun ada duit. Tapi ini cerita 30 tahun cikgu. Kalau bulan depan kita meninggal macam mana? Ini cerita 30 tahun. Siapa percaya boleh hidup lagi 30 tahun akan datang? Tak percaya cikgu, saya pun tak percaya juga. Kan? Kita tak percaya pun, kita tak tahu bila kita akan pergi. So plan takaful yang ada jaminan perlindungan dengan kami, this is the different dengan bank konvensional, adalah kalau penyimpan ini meninggal bulan depan, bulan ni daftar dengan kami, bulan depan meninggal, baru simpan 300 kan dah meninggal, betul? Apa yang takaful bagi ialah kami memberi sejumlah perlindungan khairat 21,350 kepada dua orang waris. Tak pergi amanah raya dah. Kami terus pergi kepada dua orang waris pemegang amanah kepada simpanan ini. Ini yang bagusnya, ada jaminan yang saya katakan tadi. Kita nak duit kita akan pergi ke waris kalau kita meninggal. Betul hutang kita banyak, tapi insya-Allah waris akan diamanahkan pada dia, dia akan selesaikan hutang kita, dia akan teruskan hidup dengan ada duit daripada takaful, duit perlindungan. Tak perlulah tunggu lama pada amanah raya lagi, kan? Okey, dan saya nak share juga tentang tadi saya katakan bagaimana duit kita akan dibekukan oleh pihak bank dalam tempoh 3 hari kita meninggal. Duit ASB dan juga bank konvensional, kecuali tabung haji. Tabung haji sebab dia ada bagai waris, tapi dia tak ada duit khairat lah pula. Okey, bank dengan ASB akan dihantar ke amanah raya lepas 3 hari kita meninggal. 10,000 ke 200,000 ke duit cash kita, pergi sana dulu. Proses, amanah raya akan proses. Actually cikgu, amanah raya adalah tempat yang sangat bagus sebenarnya. Amanah raya bagus sebab dia akan clearkan dulu hutang kita kalau kita meninggal. Dia selesaikan dulu hutang bank kita ke, hutang kereta ke, apa whatever hutang. Dia selesai dulu. Balance baru bagi kat waris. Kalau ada balance lah Kalau kita banyak hutang tak ada balance, tak adalah dapat kat waris, kan? So kes ini saya ambil satu contoh kes lah daripada fail amanah raya sendiri. Perempuan ni cikgu kita ambil sedikit perhatian pada kes ni sebab kes ni reality, kes benar berlaku Perempuan ini seorang suri rumah tangga cikgu. Ada anak yang masih kecil dan tidak ada sumber pendapatan langsung. Full time suri rumah. So suami dia seorang businessman dan suami dia meninggal dan meninggalkan 30,000 cash dalam ASB. 30,000 cash dalam ASB. So okey lah kan, boleh lah nak teruskan hidup, betul. Dia rasa okey dan dia rasa sebagai isteri dia boleh ambil duit tu. Sebenarnya tidak. Dia pergi ke PNB nak ambil, PNB kata dah hantar ke amanah raya dah. Betul? Di amanah raya dia pergi, pihak amanah raya kata kena tunggu sebab proses nak clearkan dulu hutang arwah suami dia dan dikenakan charge atas servis amanah raya. So dia menunggu. Paling cepat amanah raya kata kat dia berapa? 6 bulan. Paling cepat 6 bulan ataupun setahun. Dan ada juga kes yang makan tahun sebenarnya. So bagaimana dia dengan anak yang masih kecil nak bayar bil sekolah, bil air, bil api, nak makan, hanya duit tu je ada. Akhirnya NDN-nya 30,000 tak dapat langsung 1 sen pun kepada dia. Tak dapat 1 sen pun kepada perempuan ini. Sebab apa tuan-tuan cikgu, kenapa Sebab pertama arwah suami dia ada hutang. Personal loan tak selesai lagi, loan kereta tak selesai lagi. Dengan rakan perniagaan, dia seorang businessman, rakan perniagaan tuntut hutang ke amanah raya. Amanah raya bagi dulu, clear dulu. Last kali tak ada balance pun. So bayangkan kalau kita di tempat ini. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan cikgu-cikgu lelaki tinggalkan isteri dengan keadaan macam ini, macam mana? Bayangkan kita pula perempuan, kalau kita tak bekerja, bagaimana nak teruskan hidup dengan anak-anak yang masih kecil, tak ada sumber langsung. So inilah wujudnya takaful. Kami adalah jalan pintas kepada amanah raya. Betul, tunggu di amanah raya, tak apa, tunggulah. Tapi ambil masa, sementara nak tunggu tu kami dah bagi dulu dah.
duit khairat kematian atau duit protection dan juga simpanan takaful dikembalikan kepada waris. Kami adalah jalan pintas kepada amanah raya. Tak perlu tunggu faraid ke dan sebagainya. Kadang-kadang berlakunya faraid, adik-beradik ni tuntut semua kan, kita tengok tak ada anak lelaki, cari adik lelaki pula kan. Betul. Jadi masalah di amanah raya. So kami adalah jalan pintas. Selesai dulu masalah. Okey. Okey, dan ini dia saya nak share juga tadi ya, selain pada amanah raya, kenapa perlu adanya simpanan kenapa saya perlu nak buat satu pengurusan haji dan umrah melalui etika takaful? Kenapa? Sedangkan kita tahu, saya percaya, saya pergi banyak dah sekolah, cikgu semua dekat sedik haji, dah ada dah potong pergi haji kan, tabung haji, betul. Tapi kenapa kami wujudkan lagi simpanan takaful terus online ke tabung haji? Sebab inilah dia, kami ada banyak kelebihan nak bagi. Betul, kalau kita simpan di tabung haji pun betul, tapi kami tambah lagi. Kami tambah. Apa yang kami tambah? Pertama, pendaftaran akaun tabung haji percuma. Kedua, pendaftaran haji secara automatik tahun keempat. Tahun keempat kita terus daftarkan secara automatik. Okey. Ketiga, allowance haji 1,000. Dapat allowance lagi. Pergi menunaikan haji. Pakai package. Kan, pakai package. Dapat allowance lagi 1,000. Kemudian dapat lagi allowance umrah pula 1,000. Allowance kan bagi sebelum pergi ke Tanah Suci. Okey, manfaat tunai single 10% bermula tahun ketiga. Tadilah bonus tadi. Bonus tadi single 10% bonus. Tiap-tiap tahun. Bermula tahun ketiga masuk akaun tabung haji. Kemudian khairat kematian berganda. Protection, pelindungan khairat berganda kalau kita meninggal di Tanah Suci. Manalah kita tahu betul. Kita pergi di Mekah, kita meninggal di sana, pelindungan khairat kematian kita bayar double. Kita bagi double, 2 kali ganda kepada waris kita tadi. Kalau meninggal di Malaysia sama lah, sekali je lah. Kalau meninggal di Tanah Suci. Okey, dan kami ada badal haji sebanyak 3,000. Kalaulah kita meninggal pada tahun ke-6 dan ke atas, kita peserta etika takaful plan mabrur, kita meninggal tahun ke-6 dan ke atas, kami tolong buatkan upah haji, badal haji berjumlah 3,000. Kami tolong buatkan. So kita yang pergi ni tak payahlah risau dah. Kadang-kadang risau juga, betul kan anak ni ada ke buat untuk kita kan. So kita dah buat siap-siap dah. Okey. Dan juga allowance penjagaan anak. Allowance anak pun ada. Allowance anak, kita nak pergi menunaikan umrah atau haji, nak tinggalkan anak dekat rumah mak ayah ataupun saudara mara, kami bagi allowance lagi cash tunai 1,000. So inilah manfaat tambahan kalau buat plan mabrur dengan kami. Betul di tabung haji pun boleh, tapi kami menyediakan lebih daripada itu. So 3,000 tadi. Total 3,000 cash kami bagi sebelum pergi menunaikan haji atau umrah. Dan ada lagi. Ada lagi 6,000. 6,000 untuk apa cikgu? Dengan etika takaful boleh buat pelepasan cukai. Pelepasan cukai sehingga maksimum 6,000 untuk diri sendiri. So kalau kita simpan di tabung haji sajalah, tak boleh buat pelepasan cukai. Dengan kami dah lah plan persaraan pun ada. Nak pergi haji pun boleh, kami boleh buat pelepasan cukai lagi. Kurangkanlah cukai anda ya. Kita minta lah carilah mana-mana yang boleh kurangkan. Tak payah bayar banyak-banyak dekat LHDN ya. Nanti depa kaya je banyak duit depa. Kan? Kita kurang pula kan kena bayar cukai. Saya pun kena juga, kata saya cakap macam tu. Kan? Okey. Okey, dan ini dia. Last kali saya nak share tentang simpanan pendidikan. Last kali cikgu, jangan risau ya. Last kali simpanan pendidikan untuk anak. Saya percaya cikgu ni saya nak ucapkan tahniah lah, memberi komitmen yang tinggi, datanglah ada hari Sabtu, tinggal anak-anak, dah janji dengan anak nak pergi jalan kan. Tapi tinggal sebab kita bekerja. Kita niat bekerja hari ni adalah untuk anak. Mana ada orang yang bekerja untuk diri sendiri? Tak ada, kecuali orang bujang lah. Kita bekerja hari ni adalah semata-mata untuk anak. Tapi apakah sumbangan yang kita bagi pada anak? Kita suruh anak kita belajarlah pandai-pandai, nanti masuk universiti. Kan betul, dapatlah buatlah hutang PTPTN kan. PTPTN adalah hutang, loan yang anak kita kena selesaikan sampai dia kahwin pun tak habis selesai. Kita dah rasa periknya berhutang, kenapa kita nak bagi anak kita buat hutang juga? Betul, kita kena cari satu inisiatif lain untuk bantu anak kita. Jangan buat hutang PTPTN. Sebab kalau adalah PTPTN, kalau tak ada nanti macam mana? Anak kita berapa tahun nak sambung belajar? Lagi 5 tahun ke lagi 10 tahun? Kalau ada okey lah walaupun hutang, kalau no choice. Tapi kalau tak ada PTPTN bagaimana? Sebab kerajaan pun minta PTPTN cari dana tambahan. Betul? That's why kita kena prepare tabung pendidikan anak siap-siap. Dengan kami ada tabung pendidikan anak. Jangan risau. Okey, kalaulah anak kita dapat GPA, beasiswa mara betul. Sekarang ni kena tunggu pointer, kena dapat pointer yang paling tinggi. Itu pun belum tentu sebab saingan banyak. Saingan banyak, ramai budak sekarang pandai-pandai. Inilah peranan cikgu bagi anak semua pandai-pandai, anak murid pandai-pandai kan. Tapi bila nak ke universiti sangkut sebab duit tak ada. Orang Melayu lah kebanyakannya kan, tak ada dana nak pergi ke universiti. Pinjam MARA, pinjam PTPTN, tunggu beasiswa MARA, tapi nak tunggu pointer anak kita kena tinggi.
macam mana. Dan yang terbaru yang saya dapat info ya, kos ke universiti sangat tinggi. Saya pergi education planning hari tu, kos ke universiti kenaikannya hampir 400%. 400% kos kenaikan untuk ke universiti. Dalam negeri saja, untuk anak kita, katalah anak kita lagi 10 tahun nak ke universiti, saya membuat analisis bahawa sebulan kita kena simpan daripada hari ini RM400 untuk anak kita belajar ke universiti dalam Malaysia sahaja. Kalau anak kita lagi 10 tahun nak further study, seorang kena simpan daripada sekarang 400. Unless kalau kita yakin PTPTN ada. Ada ke PTPTN kan? Tak tahu lagi. Ikut ekonomi negara lah kan. Kena tanya PM kita lah macam mana betul. Tapi PTPTN sekarang pun budak dalih je. Macam mana? Apa yang kita harapkan untuk anak kita further study? Apa lagi yang kita harapkan untuk dia? Dia penat belajar, tapi kita tak buat dana simpanan untuk dia. So dengan kami ada buat dana pendidikan khusus untuk dia sama belajar ataupun dia nak business whatever, tak kisah. Tapi buatlah simpanan daripada sekarang. Simpan pelan-pelan. Yang penting ada perlindungan sekali. Okey, plan pendidikan kalau tengok umur anak setahun. Plan pendidikan kalau kita tengok ya. Okey, sama juga macam plan persaraan. Kalau lah umur anak setahun, dia nak masuk further study tahun ke-19, keluarkanlah pada simpanan kami. Dan untuk plan Mabro juga, kalau nak attach dengan Mabro untuk anak pun boleh. Sama juga, setiap tahun juga sama, kami terus kredit dalam akaun tabung haji dia. Bonus kami tu tahun ke-3 sampai tahun ke-30. Terpulang, nak ambil plan pendidikan saja pun boleh, nak attach dengan Mabro pun boleh. Muda-muda lagi dapat pergi haji kalau anak kita, tak ada masalah. Pergi umrah dengan kita sekali. Keluarkan duit pada etika dan juga tabung haji. Dengan etika pun ada dana, dengan tabung haji pun ada duit. Dua-dua ada. Keluarkan dua-dua. So, saya juga nak share ya, kenapa pentingnya takaful. Yang penting saya nak cerita pasal takaful je hari ni. Sebab saya dah niat pada rumah, saya turun pada rumah tadi, saya nak mentakafulkan anda semua. Saya nak mentakafulkan anda. Sebab tak ramai lagi yang ada takaful ni. Kita penting ada takaful. Sebab nak bagi jaminan duit cash, kita jangan pergi amanah raya. Kita nak jamin anak kita ada duit bila kita meninggal. Sebab kalau orang Muslim ya, roh kita akan tergantung bila kita meninggalkan hutang. Kalau tak silap saya, minta maaf ustaz-ustaz, kalau ada ustaz kat sini, minta maaf lah. Roh kita akan tergantung kalau kita tinggalkan hutang yang belum diselesaikan. That's why pentingnya duit khairat untuk selesaikan hutang kita kat dunia ni. So sama juga dengan anak ya, ini kes berlaku, anak pula meninggal cikgu. Kes ini kes benar berlaku di Kuala Terengganu. Anak dia umur 16 tahun, aksiden motor. Ayah dia baru buat setahun plan pendidikan dengan kami, baru setahun. Ya, tapi anak dia meninggal aksiden motor. So yang saya nak beritahu bahawa kami memberi perlindungan khairat berjumlah 40,000 lebih kurang kepada ayah dia. Kepada ayah dia. So betul ayah dia kata duit tak boleh kembalikan anak dia. Tapi duit tu boleh bantu anak dia yang lain. Baru setahun je, banyak mana sangat simpan. Tapi kami bagi 40,000 duit khairat kematian. Mana datang 40,000? Tabung khairat kematian itu, seluruh Malaysia punya contribution kami bagi. Okey. Dan juga ini dia yang tabung saya katakan tadi. Kenapa simpan dengan takaful? Sangat beza sebab ramai di luar sana tak faham apa beza simpan dengan bank konvensional dengan takaful, mana-mana takaful pun. Sebab kami ada dua tabung. Dengan bank satu tabung je, tabung simpanan je. Simpan hari ni 1,000, besok keluar 1,000. Simpan hari ni 1,000, besok meninggal, pergi amanah raya duit tu. Waris tak dapat apa. Betul. So dengan kami ada dua tabung, tabung simpanan dan tabung khairat kematian kita panggil. Tabung khairat kematian itulah yang bantu waris kita. Dan kita pula bantu waris orang lain. Sumbangan simpanan kita sebulan dipecahkan kepada dua dalam beberapa persen. Ya, bukan macam bank lah 100% kita simpan, 100% kita boleh keluarkan. Dengan takaful, mana-mana takaful di Malaysia konsepnya sama. Kita pecahkan dalam dua tabung. So puratanya 80% tabung simpanan, 20% kita contribute, kita sumbang ke tabung khairat kematian. Kita amalkan konsep tabaruk dalam Islam, saling bantu-membantu. Betul kalau kita panjang umur alhamdulillah, tapi sumbangan kita 20% tadi kita dah bantu orang lain, waris orang lain. Mana tahu hari ni ada orang meninggal di utara, kita bantu waris mereka di utara. Dan kalau kita meninggal, orang utara pula bantu kita. Itu konsep tabaruk, konsep bantu-membantu. Itu penting. Kita telah buat amal jariah sekali cikgu. Ya, percayalah simpanan takaful ada the best way yang saya nak beritahu bahawa ia sangat-sangat sesuai dan sangat efektif pada kita. Okey. Dan ini juga saya nak share sikit tentang perbezaan sedikit tentang insurans dan juga takaful ya.
Kalau dalam sudut Islamik pun saya tak naklah cerita panjang pasal ini, mungkin ada sensitivity sedikit ya, tapi insurans dan konvensional saya katakan sangat jauh beza. Tak sama. Insurans more to coverage. Insurans lebih kepada coverage, takaful lebih kepada simpanan. So it depends to you, depends pada orang nak ambil yang mana. Mungkin setengah orang suka cover banyak, tak nak saving, dah banyak dah simpan tempat lain. Ada unit trust lah kan. Ambil lah insurans nak cover. Ada orang suka simpanan. Tapi untuk Muslim, the most important is yang paling beza adalah konvensional insurans adalah konvensional. Takaful adalah Islamik. So kita pilihlah nak makan ayam sembelih ke ayam tak sembelih. Terpulang pada kita. Tepuk dada, tanya selera, tanya iman, kan? Okey. So ini dia untuk pengetahuan semua ya. Etika takaful di backup kuat oleh Maybank dan kami adalah antara syarikat takaful paling cemerlang 5-6 tahun berturut-turut. Dan untuk pengetahuan semua, saya adalah wakil takaful paling cemerlang dalam Malaysia. Saya wakil takaful paling cemerlang dalam Malaysia. InsyaAllah 2 tahun berturut-turut. InsyaAllah 18 hari bulan 10 ya. 18 hari bulan 10 muka saya ada masuk paper, boleh beli ramai-ramai beli paper ya. Tahun lepas pun ada masuk tapi Cikgu Latifah tak perasan dia kata. Tahun ni masuk lagi sekali 18 hari bulan 10. Kalau boleh ingat date tu lah. Kalau tak ingat nanti gunting tampal betul. Okey. Tak adalah, bukan apa cikgu ya, bukan nak promote diri sendiri pula tak. Saya nak menceritakan bahawa takaful ini ada satu company yang kukuh. Yang saya jamin anda semua selamat simpan dengan kami. Jangan risau. Saya kata Pons Rider tu betul ke tipu ke tak? Tak ya. Saya dah dapat award 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah ya. Jadi doakan saya wakil Malaysia lagi sekali ya. Doakan saya lah. Okey, ini dia. Kami juga ada Majlis Pengawasan Syariah. Takaful, etika takaful, Majlis Pengawasan Syariah dipengerusikan oleh Mufti Besar Negeri Perak sendiri. Dia memantau seluruh perjalanan keuangan takaful. Sebab tu kami tak ada charge lewat bayar ke, lewat simpan ke, yuran pendaftaran ke, no more charges. No. Tak ada charge apa. Dan mengikut Mufti Besar Perak mengatakan duit simpanan takaful ini bebas daripada unsur-unsur riba, gara dan sebagainya. Ya. Okey. Dan itu dia. Dan simpanan takaful hari ini, simpanan plan persaraan dan mabro. Kalau attach dua kali pula. Kalau attach 2 plan persaraan dan plan mabro hanya RM6 je sehari. Saya nak bawa lah RM6 hari ni. Saya bawa tak? Ada pun. Kebetulan ada. Tak plan pun. Selalu saya cari tak ada. Selalu saya cari mana duit ni, tak ada nak tunjuk. Hari ni ada. Tadi dah makan. Tadi kan ada duit lebih. Okey. Saya bawa ngam-ngam dia RM6 pula tu. Betul lah ya. Memang rezeki ya. Okey. Saya nak tanya lah. Cikgu selalu tanya murid betul. Hari ni saya nak tanya cikgu pula. Boleh ikut? RM6 hari ni cikgu. Kita boleh beli apa cikgu hari ni? Sehari. Roti canai. Cikgu Latifah kata roti canai tertarik habis dah. Tak kenyang pun tak. Lepas tu tengah hari cari lagi kan. Nasi lemak lepas lagi lah kat teping. Okey. Lagi ada lagi tak cikgu boleh beli apa RM6? Okey. Belanja member tak cukup lah cikgu Latifah kata. Tapi RM6 akan datang. Tak tahulah roti canai dengan teh tarik boleh minum ke tak lepas tak. Lepas ke tak RM6 tak tahu orang alam. Tapi saya rasa lagi 5 tahun, lagi 10 tahun tak lepas rasa. Atau lagi 10 tahun RM6 hanya duit bekal anak kita pergi sekolah je. Kan? Hari ni pun rasa RM6 ke anak kita kalau sekolah pagi sampai petang, kan? So dengan kami simpanan mabro dengan kami insya-Allah RM6 sehari, sebulan 180 minima. Bukan maksimum tu terpulang pada anda dan simpan berapa pun. Minimal 180 hanya untuk umur 30 tahun ke bawah. Okey. Saya menjanjikan banyak benda. 3 benda insya-Allah. Pertama cikgu, persaraan kita ada duit sikit. InsyaAllah ada dana sikit. Kedua, kita boleh pergi menunaikan haji atau umrah dengan menggunakan package. Tak payah tunggu muasasah insyaAllah. Ketiga, jaminan pendidikan anak kita dah ada duit dah. Tak perlu suruh anak kita berhutang. Tak perlu galakkan dia berhutang lagi dengan PTPTN. Cukuplah, kita dulu dah tanggung. Betul kan? So yang keempatnya, perlindungan hairat kematian itu dah ada siap-siap. Yang tu yang keempat yang paling penting sekali. Perlindungan, jaminan atas duit cash kita terjamin. Itu yang saya nak sampaikan hari ini. Objektif sebenarnya tentang perlindungan. Okey. Dan untuk simpanan setahun, cikgu-cikgu boleh simpan sebulan ya. Sebulan 180 atau 200. Boleh potong biru angkasa. Ramai cikgu yang sekolah saya pergi di Bukit Jana, di Kemunting, banyak sekolah saya tak ingat kat sini. Semua simpan melalui angkasa. Dan ramai juga yang pilih secara cash. Sebab mereka nak dapat hadiah handphone kot. Kami bagi hadiah handphone. Untuk yang simpan setahun terus cikgu ya, kami bagi hadiah handphone. Nak bagi galakkan orang simpan. Betul, terus terang cakap orang kita susah nak simpan. Tapi nak buat loan, pergi berduyun tu kat bank buat loan, apply loan.
Nak simpan susah. So kami kena bagi hadiah. Betul tak? Jadi sebulan, katalah sebulan 200, setahun 2,400, cash terus, tak payah potong angkasa lagi dah. Tak nampak dah dalam slip gaji dah, jangan risau. Pengalaman saya ramai cikgu, tak nak lah nanti nampak kat slip gaji kan. Tak nampak dah. 2,400 bayar terus, simpan terus sampai bulan 9 tahun depan, settle dah. Tak tahu renew je di etika kemunting ni. Okey, itu choice lah, method cara macam mana nak menyimpan. Yang selebihnya tu pulang pada anda semua. Yang penting kita tahu kepentingan takaful. Okey, dan ni dia hadiah handphone kami dah pun bagi ke semua jabatan ataupun sekolah-sekolah yang pergi. Sebelum saya terlupa, simpanan takaful macam saya kata tadi, baik persaraan sahaja ataupun mabro, kedua-duanya boleh buat pelepasan cukai. Good news. Good news, kita boleh buat pelepasan cukai untuk sebelum bulan 4 tahun depan kan. Tahun ni punya simpanan selesai, kurangkan sikit untuk sebelum bulan 4 tahun depan. Dan ada lagi hadiah nak bagi, bukan setakat handphone. Sekolah ni special lah, so mungkin sebab Cikgu Latifah baik call saya kan. Saya sebelum ni saya tak pernah bawa hadiah ni. Saya nak bagi sedikit lah cendera hati. Sebab saya teringat saya nak bagi sesuatu lah kat sekolah Cikgu Latifah ni kan, okey. Pen etika, cantik. Boleh bagi kat anak murid ke, nak pakai pun boleh lah, buat kenang-kenangan daripada saya kan. So kalau cikgu-cikgu hari ni yang mendaftar dengan kami, yang memberi IC dan mendaftar dengan kami bagi hadiah pen satu. Kalau tak daftar, bukan masuk lagi, bukan daftar untuk masuk pun tak, daftar sahaja. Pra pendaftaran sahaja kami bagi hadiah pen satu lah. Kenang-kenangan daripada saya. Lepas ni tak jumpa dah kan. Okey. Itu saja dan saya perlukan 2 soalan cikgu ya. Boleh tak saya perlukan 2 soalan? Sebab saya kena respon dengan pihak saya lepas ni. Saya perlukan 2 soalan je. Tak banyak. Boleh cikgu ya bagi 2 soalan tentang plan kami, kalau boleh kita buka table tadi ke? Cikgu ada 2 soalan ke? Cikgu nak tanya ke? Mungkin yang belakang, cikgu yang belakang tak jelas, tak nampak. Boleh tanya ya cikgu? Kita ada masa lagi ya, boleh tanya. Cikgu nak tanya ke? Oh, cikgu ni semua excited nak daftar ni kot, tak nak tanya dah. Cikgu, tak nak tanya dah ke? Soalan famous. Saya ada soalan famous ni. Saya tahu dah cikgu nak tanya apa. Saya dah tahu dah, saya dah scan dah semua tadi. Saya dah scan dah, cikgu nak tanya satu soalan apa? Sebab ini pengalaman lah kan, semua sekolah pergi tanya soalan tu je. Soalan famous yang semua sekolah tanya, daripada sekolah di Ipoh sampai ke Perlis saya pergi, sekolah suka tanya soalan, boleh tak keluarkan duit ni? Baru nak tanya, betul. Saya scan, pandai tak saya scan? Okey, jawapannya, boleh keluarkan, jangan risau. Saya wakilkan Cikgu Latifah tadi, tolong tanya Okey, boleh keluarkan tahun ke-5 sekurang-kurangnya. Mana-mana plan? Plan pendidikan anak ke, plan persaraan ke, mabro ke, tahun ke-5 boleh keluarkan. Dia tabung haji, kena pergi tabung haji lah. Duit bonus kita tu dia tabung haji, kena pergi tabung haji lah. Dengan duit dengan etika, ya, boleh keluarkan lepas pada 5 tahun. Tapi bukan 100% lah. Macam saya katakan tadi, 80%. Purata 80% saja. Tapi bonus tak tahun ketiga tau, dah masuk dah tabung haji. Kalau plan persaraan saja setiap 2 tahun. Plan mabro tiap-tiap tahun. Bonus. So kalau plan mabro, dividen etika pun ada, 5% purata, dividen tabung haji pun ada. Campur dua-dua lebih kurang 12% bonus. Bonus. Bonus dividen 12%. Dividen etika campur dividen tabung haji. Okey. Itu soalan famous kan? Ada lagi tak soalan lain? Yang ya cikgu. Boleh. Tak apa duduk. Boleh. Tak apa. Puan, saya nak tanya, mungkin nasihat je lah. Ya, boleh. Bagi golongan yang tua. Itu pun soalan famous ni. Yang kata 5 tahun ke bawah lagi nak pencen. Okey. Apa manfaat yang boleh kita capai? Saya pun dah scan dah tadi sebenarnya. Ni soalan saya dah tahu dah. Raja je kan. Okey. Soalan kedua famous. Tadi pertama famous. Betul, soalan ni memang famous, serius. Betul, simpanan takaful kami, plan untuk plan mabro persaraan yang maksimum umur untuk pendaftaran 55 ngam-ngam. Tapi ramai juga cikgu yang ambil dengan saya daftar masa umur dia 55. Kenapa ya? Saya tanya ya, saya ada seorang pengurus TNB Bido. Masa tu seremoni parti untuk dia bersara, 55 last. Dia still ambil. Saya kata kenapa tuan? Sebab dia kata saya tak tahu besok lusa saya akan pergi ataupun tidak.
This is true story ya. Besok lusa saya meninggal saya tak tahu. So di daftar ini bulan depan kalau meninggal kita bagi sejumlah duit khairat perlindungan tadi. Kita nak jamin itu sebenarnya. Ya betul kita mungkin tak lama nak menyimpan kan. Tapi perlindungan berjalan immediately. Kita tak tahu esok kalau kita meninggal dekat IC tarikh lahir ada kan. Belakang IC ada tak tarikh mati? Tak ada kan. Okey. So itu pertama saya jawab soalannya. Kedua, umur 55 ke atas boleh buat. Bukan tak boleh. Boleh tapi letak nama anak. Kita sebagai pemegang kontrak. Kita sebagai pembayar, pemegang kontrak. Dekat borang kami ada bahagian anak, peserta anak, pemegang kontrak, ibu atau ayah yang umur 55 ke atas tadilah. Manfaatnya, saya terlupa ya, manfaat untuk plan pendidikan. Ada the best. Yang lain sikit daripada bank, kalau lah mak ayah meninggal. Macam mana? Macam mana siapa pula nak simpan kalau kita meninggal? Betul kan? Anak kita nak further study ni nak pakai duit, kita dah meninggal dah. So dengan kami, pihak company yang tolong sambungkan simpan kalau mak ayah meninggal. Letak nama kita sebagai pemegang kontrak. Kalau kita meninggal, pihak company terus continue. Polisi tu aktif, terus sambung simpan. Tak payah siapa-siapa tolong sambung dah kalau kita meninggal. So anak kita, that means anak kita terjamin. Kita ada ke tak ada, anak tetap dapat dana pendidikan untuk dia sambung belajar. Itu the best manfaat daripada takaful. Itu dia. Saya jawab ya. So ada soalan lain ke? Terima kasih cikgu. Ya. Okey. Okey, terima kasih cikgu apa? Cikgu. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, cikgu ni tanya, apa beza kalau kita ambil dengan takaful tapi plan perubatan lah, medical card, plan perubatan, ya. Betul, kami pun ada plan perubatan dan plan perubatan kami adalah yang terbaik juga sebab saya pegawai terbaik, saya kena bagi yang terbaik untuk anda. Dan anda adalah yang terbaik yang saya jumpa. Okey, kita ada plan perubatan. Kita attach dengan saving juga. Ya, dan plan perubatan kami tak ada bayar apa-apa langsung untuk masuk hospital. 100% company tanggung. Itu satu. Tapi bezanya dengan plan hari ini, saya fokus pada simpanan. Kalau saya bagi plan medical card, simpanan tuan-tuan akan berkurang. Apa sahaja manfaat yang saya bagi tambahan, simpanan akan berkurang. So hari ini saya fokus kepada simpanan semata-mata. Tapi selepas ini kalau cikgu ada yang berminat untuk medical card, pegawai saya akan bantu untuk anda daftar untuk medical card sahaja, tanpa ambil plan ni lah. Tapi kena ingatlah simpanan berkurang lah, sebab kita lebih pada perubatan kan. Yang ni simpanan sahaja untuk pendidikan, persaraan dan juga mabro haji. Dia macam tu lah, dia pro and con lah. Takkanlah semua untung je kan. Dia mesti ada juga kan. Betul, tipu lah saya kata, kami ni cikgu ni untung je semua. Tak ada, ada pro and kontra lah kan. Okay. So ada lagi soalan ke? Cikgu. Oh sorry, ni lama dah. Siang cikgu. Saya tak nampak. Ya cikgu. Tadi kata tak adik kan. Tu lah. Oh, wakil cikgu Zakaria. Wakil Zakaria. Yang saya fahamkan maknanya join that scheme. At least it's 20 years lah. Yes. 20 to 30 years kan. Minimum 30 years. Kalau yang akan datang tu 50. How fast can dia pergi ke Mekah tu? Yang saya tak faham. Okey, terima kasih Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria tak ada tapi dia wakil Cikgu Zakaria. Tapi pakai baju Cikgu Zakaria kan? Okey. First time saya jumpa cikgu macam ni, tapi okey lah cikgu. Tapi baguslah apa cikgu yang lain sikit pada sekolah lain kan. Okey, Cikgu Zakaria tanya, saya nak wakilkan Cikgu Zakaria tanya, plan ini paling cepat 20 tahun. Kemudian plan Mabro ni, bagaimana cara yang paling cepat untuk kita pergi menunaikan haji atau umrah lah. Okey, actually memang tempoh kontrak minimum 20 tahun. Tapi ramai pelanggan saya kata, dia kata saya nak 10 tahun je sebab ngam-ngam saya bersara 55. Okey, ambil. Tapi tahun ke-10 surrender. Stop lah. Stop ataupun keluarkan duit. Dua benda yang berbeza. Surrender lain, keluarkan duit lain. Kalau nak pakai duit tahun ke-10, keluarkanlah duit. Kalau nak berhenti, surrender lah tahun ke-10. Walaupun tempoh kontrak 20 tahun. Boleh. Tapi kalau berhenti, tahun ke-10 berhenti, tahun ke-11 meninggal. Tak adalah perlindungan khairat, tak adalah dah waris dapat duit khairat kematian tadi. Sebab kita dah berhenti awal. Tapi tak bukan kata Cikgu Zakaria meninggal, tak. Contoh kan, contohnya.
Okey. Yakin 20 tahun yakin. Okey. Okey, kalau plan Mabro pula Cikgu Zakaria ya, plan Mabro cara yang singkat ialah okey. Kita tengok jadual tadi. Kalau simpan dengan etika, dana di etika ada, di tabung haji ada. Katalah tahun ke-10 dah ada duit dah dengan etika. Dengan etika tahun ke-10 dah ada duit. Lepas tu cek dengan tabung haji pula, bonus tadi masuk tabung haji pun ada duit. Keluarkan dua-dua dana tadi, tahun ke-10, keluarkan dan pergilah pakai package. Tak, keluarkan sendiri dah, kami tak adalah online dengan travel agency pula. Setakat ni belum lah lagi kan. Jadi keluarkan duit pada etika dengan tabung haji, pergi pakai package. Ya. Is it, you can definitely say, confirm, you boleh pergi that year. Ya, dengan travel agency saya bukan wakil pada travel agency, saya tak tahu macam mana dia punya syarat dan prosedur. Tapi kalau kita dah ada duit, kalau kita dah ada dana, minimum 28,000 ya, kalau tak silap saya dengar lah. Untuk package 28,000 minimum. Ada travel agency yang mungkin lebih lah. Tapi sekurang-kurangnya masalah kita dah selesai. Kita dah ada dua dana di sini. Sebelumnya kita simpan di tabung haji je. Tabung haji walaupun duit kita 28,000 ada, tapi kena tunggu queue. Kita kena tunggu queue juga. Kadang-kadang umur 70 pun belum tentu lagi panggil. Macam ayah saya umur 70 lebih tak panggil lagi. Kan? Tapi dengan etika kami mempercepatkan sebab ada duit untuk pergi package. Tak payah tunggu muasasah. Ya, boleh. Tadi you stop kan? Tadi you withdraw dia. Ya, itu withdraw betul. You still enjoy the benefit. Yes. Kalau you stop, you don't enjoy the benefit kan? Ya, betul. Tak ada. Betul cikgu. Okey. Okey. Itu macam tolong cakapkan untuk saya tadi. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Ya. Okey. Lagi soalan lain ada ke cikgu? Okey, cikgu tadi. Ya, betul cikgu. Ya. Betul. Bagus soalan tu. Terima kasih cikgu ya. Okey, 180 hari ni, kota kami hari ni kalau tak di tempat lain semua 300 minimum, agak tinggi lah. Macam tadi jadual tadi 300 kan. Saya pun fikir kadang-kadang kita ada banyak komitmen, takkan nak simpan 300 betul. So minimum umur 30 tahun ke bawah 180. Tapi 30 tahun ke atas lebih kurang 200 sebulan. Jadi sebenarnya simpanan tu terpulang kita nak simpan berapa. Kalau kita simpan banyaklah kita dapat bonus, duit khairat. Kalau kita simpan sikit-sikit lah. Tapi syarat untuk plan Mabro 180 minima. Kalau plan persaraan saja rendah lagi, 100 setengah aja pun boleh. Minima boleh. Pendidikan anak pun 100 setengah. Untuk plan pendidikan anak mesti 16 tahun ke bawah. 16 tahun ke bawah. Okey, itu sahaja dan saya nak bagilah ni pen ni. Ya, saya minta pegawai-pegawai saya pun bagilah. Saya nak bagi kepada semua cikgu yang bagi IC dekat saya untuk mendaftar. Ya, ataupun pegawai-pegawai saya ni pun akan bantu ambil IC untuk buat pra sahaja. Dan kami akan tunggu di luar ataupun mungkin kita boleh terus daftar untuk hari ini sebab kota kami RM6 itu sangat terhad. Hari ini sahaja. Saya tak main dah sekolah ni. Minggu depan saya pergi sekolah lain pula. Kan? Okey, itu saja yang baik itu datang pada Allah, yang kurang tu dari diri saya sendiri. Boleh bagi IC ya? Cikgu boleh bagi IC kat saya.